Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia sehinggalah kepada hadis yang ke-333. An Aisyata qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah wa la daraba khadiman aw imra'atan. Daripada Sayyidina Aisyah binti Abi Bakar berkata ia, ma daraba Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun kecuali ketika berjihad fi sabilillah, maka barulah Rasulullah menggunakan tangan dia untuk memukul. Ni Rasulullah nak ajar apakah tangan itu bila kau perlu digunakan. Sekalipun Rasulullah kalau naik kenderaan, naik hima, naik kuda, Rasulullah pukul juga kuda dia. Maka pukul itu maksud pukul ni mukul yang menyakitkan. Kalau pukul kerana hajat seperti naik binatang ataupun pukul nak memberi adab ke apa dia, hak tu tidak ada masalah. Tetapi pukul yang menyakitkan orang tiada sebab, hak tu Rasulullah tak pernah buat. Maka Rasulullah ketika jihad, Rasulullah barulah menggunakan tangan dia. Maka kita sebut dah dulu Rasulullah sepanjang hidup dia, Rasulullah hanya membunuh seorang sahaja lelaki, itu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni Rasulullah dah. Rasulullah bunuh tu, Rasulullah pekung pun bukan dengan tujuan nak membunuh dia. Maka kenanya takdir mati dia. Maka katanya ulama, orang yang paling celaka adalah orang yang dibunuh oleh seorang Nabi. Maka dia katanya ulama, orang yang paling celaka kerana dibunuh oleh Nabi sendiri. Dan Rasulullah tidak pernah memukul khadam dia. Bukan kata pukul Rasulullah, bahkan Rasulullah tegur, kritik pun tak pernah. Ni Rasulullah. Kadang-kadang benda tu harus kita boleh buat. Contohnya memberi teguran kepada khadam kita, boleh. Ataupun kita beri teguran kepada isteri kita, ataupun kita pukul untuk mendidik dia, boleh. Tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Ni menunjukkan kasih sayang, rahmat Rasulullah. Tetapi di dalam hukum syarak tidak menunjukkan kata haram kita memukul isteri kita. Kerana di dalam Al-Quran menyuruh macam mana kita nak mentarbiyah seorang isteri supaya menjadi solehah, isteri solehah. Pertama kita tegur dia. Kalau dia tak dengar kata-kata kita, kita pisah ke tempat tidur, jangan tidur sekali dengan dia. Kalau tak dengar lagi, barulah kita pukul dia. Maka Rasulullah tak pernah memukul. Rasulullah itu rahmat Allah Ta'ala. Dia sendiri itu sebagai tanda rahmat kasih sayang Allah. Maka sekalipun hukum nisbah kepada umat itu boleh memukul, tapi Rasulullah memilih untuk tidak memukul.
Bahkan pukulan dan kritikan ini biasanya kalau orang tu hebat, dia tak akan memukul dan tidak akan mengkritik. Ni sebenarnya orang hebat ni. Kalau nak tunjuk orang hebat ni, tabiat biasanya tangan dia tak buat benda-benda yang tidak molek. Pukul isteri ko ni menunjukkan kehebatan. Ataupun kritik, kecek dia biasa saja deh. Tapi kalau orang tak hebat, berkecek bukan main, tapi tak ada orang dengar. Nasihat bukan main orang ni, tapi orang tak pernah dengar. Tetapi kalau orang hebat, mulut dia tak pernah kecek. Tetapi tangan dia kecek sekali, orang jadi dengar. Dia tak pernah pukul dan cuik orang, tapi dia pukul sekali, maka orang jadi dengar. Tu dah, tu orang hebat. Rasulullah tak pernah memukul khadam dia, pekerja dia ataupun isteri-isteri dia. Tu Rasulullah nah. An Aisyah qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min zalmatin zulimaha qattu ma lam yuntahak min maharimillahi syai'un fa idzan tuhika min maharimillahi syai'un kana min ashaddihim fi zalika ghadaba wa ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakum ma'samah. Daripada Sayyidina Aisyah binti Abu Bakrin berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah meminta pertolongan di atas kezaliman yang berlaku kepada diri dia. Kalau ada orang buat nyanyo kepada Rasulullah tak pernah ajak kawan-kawan dia supaya membantu dia. Misalnya ada orang cerca Rasulullah panggil sahabat dia, mari tolong saya kena cerca. Tak, Rasulullah lagu tu. Ini perangai Rasulullah. Kalau benda itu berkait dengan peribadi dia ataupun maruah dia ke apa dia tak cara lah mana, kita sebut dah Rasulullah. Kalau dia marah, kalau benda berkait dengan agama, kalau semata-mata benda tu kepentingan dia, maka dia tidak minta tolong daripada orang untuk tolong diri dia. Maknanya untuk menaikkan diri dia. Tak, Rasulullah tak pernah lakukan tu. Kita ni kalau orang buat zalim kita pun ajak orang lain juga, bantu saya kena zalim. Jadi Rasulullah tak pernah buat lagu tu. Kalau buat diri dia, orang kata orang apa, biasa ya Rasulullah. Tetapi selama mana tidak dihina daripada benda-benda kehormatan Allah Ta'ala sesuatu. Apabila dihina benda-benda yang berkait dengan Allah Ta'ala, maka Rasulullah lah orang yang paling marah. Kalau benda berkait dengan agama, maka masa tu baru Rasulullah marah. Berarti Rasulullah marah bukan kerana diri dia, bukan kerana nafsu. Kita ni banyaknya kita marah kerana nafsu, sekalipun kita guna atas nama gapo dia ke, atas nama keadilan ke, atas nama gapo-gapo dia ke, maka kita sebenarnya kita marah tu kerana orang khianat diri kita dan kerana memperjuangkan nafsu dan diri kita. Manakala Rasulullah memperjuangkan agama, benda yang berkait dengan agama saja dia akan marah, benda untuk diri dia tak perlu lagi mana. Kerana tujuan Rasulullah datang dibangkitkan untuk menyebarkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Bukan nak membela diri dia, untuk menaikkan diri dia. Ni kita nampak sungguh kata Rasulullah tu marah kerana Allah. Tapi kita, agama Allah Ta'ala kita tidak marah. Orang hina agama Tuhan kita tak marah. Tetapi kalau orang tek peribadi kita, ada orang kritik peribadi kita, maka kita marah. Tapi kita kata atas slogan agama, atas nama agama, atas nama mempertahankan maruah. Tetapi nampak banyaknya marah kita itu bersumber daripada nafsu dan kepentingan diri kita. Tapi Rasulullah betul-betul untuk agama dia akan marah. Tetapi untuk diri dia tak apalah, biasa Rasulullah maaf. Ada perasaan itu, tapi Rasulullah maaf. Ni nak ajar kepada kita lagu mana kita nak bawa agama. Agama ni bukan nak ajak orang kepada diri kita, bukan nak ajak orang kepada mazhab kita, bukan nak ajak orang kepada pegangan kita, bukan nak ajak orang kepada tariqah kita, bukan nak ajak orang kepada gapo. Tetapi kita nak bawa agama ni sebenarnya kita nak ajak orang kepada Allah. Asal saja orang tu sampai kepada Allah, ikutlah guna jalan-jalan mana pun terpulang kepada dia, asal saja dia sampai kepada Allah. Tetapi ramai sekarang orang yang mengajak kepada Allah, pendakwah-pendakwah ajak kepada diri dia.
Maka kalau orang lain pergi kepada guru lain, pergi kepada syekh lain, maka dia rasa marah, dia rasa hina, dia rasa agama Tuhan ni kurang. Kurang apa? Orang tu ajak kepada agama Tuhan. Maka gilah kepada siapa-siapa dia pun. Yang penting orang itu membawa kita kepada Allah. Tu yang panggil dakwah ilallah. Da'i ilallah. Orang yang mengajak orang kepada Allah, bukan ajak kepada diri. Lah ni ramai mengaku da'i, pendakwah, tetapi ajak kepada populariti dia. Ajak kepada kemasyhuran dia. Berarti kalau orang sokongan kepada orang lain, dia rasa tidak selesa. Rasa tidak senang. Rasa gapo dia. Kerana apa? Kerana dia rasa dialah agama Tuhan. Kalau kurang saya, maka kuranglah agama Tuhan. Sedangkan semua orang yang mengajak orang kepada Allah itu adalah pembawa kepada agama Tuhan. Asal saja pergi dengan mana-mana cara, asal saja sapa kepada Allah, maka itu kita kena sokongan. Tetapi kalau ada pendakwah mengajak orang bukan kerana Allah, kepada ajaran-ajaran sesat, kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, wajib kita orang yang mengetahui, wajib memberi penerangan. Kerana apa? Kerana cara macam ni sesat dan tidak sampai kepada Allah. Tetapi selagi mana masih dari ahli sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, kau gapo dia, tauhid Asy'ariyah, Maturidi, salaf ataupun khalaf, ataupun tasawuf yang muktabarah, silakan. InsyaAllah benda itu menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Manakala benda yang tidak menyampaikan seorang itu kepada Allah Ta'ala, maka itu bukan dakwah kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita tengok pendakwah sekarang nampak berbalah, nampak berkelahi, nampak berpecuh, nampak bermasai muka. Kumpulan ni bermasai muka dengan kumpulan ni. Tarikat ni masalah dengan tarikah ni. Tarikah ni pula kata tarikah dia gini. Hak ni mazhab ni balah dengan mazhab ni. Berarti kita sebenarnya mengajak orang kepada siapa? Ajak orang kepada mazhab kita, ajak orang kepada diri kita, ajak kepada kemasyhuran kita, ataupun kita ajak orang kepada Allah. Kalau semua orang ajak kepada Allah, nescaya semua pendakwah atas muka dunia ni akan bersatu hati. Kita tengok orang-orang alim, orang-orang arif billah tak pernah balah. Tak pernah. Semua saling suka hati, saling ketawa, saling apa, kerana duduk dalam satu barisan. Duduk dalam satu saf untuk membawa orang kepada Allah Ta'ala, bukan bawa kepada kumpulan kita. Maka selagi mana kita ajak bukan selain daripada Allah, maka berlakulah perpecahan. Tapi kalau semua ajak kepada Allah, maka membawa kepada kesatuan. Lagu tu. Maka Nabi Muhammad ajar, janganlah kita membuat tindakan ke apa-apa untuk tujuan peribadi kita. Maka kalau tujuan peribadi, orang ni ada peribadi dia, ni ada peribadi dia, akhir sekali berbalah dan menunjukkan saling hebat. Akhir sekali tarikah pun bukan mengajak orang kepada Allah, tapi mengajak kepada tarikah dia, mengajak kepada nafsu, mengajak kepada fahamnya dia. Bukan mengajak orang kepada Allah. Tapi kalau masing-masing kepada Allah, rasa suka pula kita duduk di dalam medan dakwah kerana saling bergandengan untuk mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau masing-masing ajak kerana nafsu, ajak kepada kepentingan diri, maka duduk dalam medan dakwah pun rasa pening kerana saling berbalah, saling menunjukkan kehebatan, saling nak kemasyhuran, saling nak kelainan. Hak ni pakai serbai lagu ni, hak ni pakai serbai lagu ni, hak ni pakai serbai lagu ni. Apa? Nak cari kelainan, bukan nak cari Allah. Di dalam tarekah pun nak cari kelainan, bukan nak cari Allah. Hak ni pakai lagu ni. Pakailah serbai macam-macam mana pun, jubah macam mana pun, semua itu selagi mana mengajak kepada Allah, pegailah dia. Ada satu perbincangan ulama-ulama, perbahasan ulama-ulama dunia lah. Maka naiklah perbincangan, perbahasan. Hak ni royak gini. Hak ni royak gini. Kita kena ngajak kepada akhir sekalinya naiklah seorang ulama. Dia ulama tu kata, hamba nak tanya, kita semua ni kata ajak orang kepada siapa sebenarnya? Ajak orang kepada mazhab kita, ajak orang kepada tarikah kita, ajak orang kepada pemikiran kita, ataupun mengajak orang kepada Allah? Siapakah orang yang nak ajak orang kepada Allah? Saya dengar daripada mula perbahasan, semua orang ajak kepada pendirian dia, pendapat dia, bukan ajak orang kepada Allah. Maka senyap majlis mesyuarat itu. Ulama-ulama terdiam dengan soalan daripada seorang ulama tu. Manakah sekarang orang yang mengajak orang kepada Allah Ta'ala?
Maka sekarang kita sangat-sangat berhajat kepada orang yang mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ajar lagu tu. Ada seorang nama Syekh Abdullah bin Bayyah. Abdullah bin Bayyah. Dia ni orang Syankiti ni, Mauritania ni. Antara ulama ahli sunnah masyhur di dunia lah ni. Dia kata apa dia? Dia kata buat masa sekarang akhir zaman ni makna umat Nabi Muhammad sangat-sangat berhajat kepada wali Allah. Kita sekarang sangat-sangat berhajat kepada kekasih Allah, waliullah dia kata. Kerana apa? Kerana dengan masalah orang Islam sekarang. Dengan kehadiran ulama sendiri pun pening kepala tak boleh nak menyelesaikan, mesti kena hadir seorang yang betul-betul karamah, betul-betul ikhlas dengan Allah, betul-betul wali Allah Ta'ala yang akan menyatukan dan yang akan menyelesaikan masalah umat. Kalau semata-mata melahirkan orang yang bijak pandai, bijak sana, dia ni orang alim ni, masya-Allah ni, ya Abdullah bin Bayyah ni. Dia kata semata-mata ilmu tidak dapat menyelesaikan, kecuali mari Allah Ta'ala hadirkan seorang wali Allah, barulah dapat menyatukan hati kita semua. Dapat menyelesaikan masalah umat. Dia kata lagu tu. Betul sungguhlah. Lagi manalah kita duduk dengan keadaan kita macam-macam ustaz. Orang nak jadi ustaz tapi belajar dengan arti. Nak jadi ustaz, nak jadi da'i, belajar dengan arti. Jadi sifu dia. Nak jadi orang dulu nak jadi ulama, kena belajar dengan ulama, kena bersuluk, kena belajar zuhud, kena belajar tawakal. Lah ni nak belajar pendakwah, nak jadi da'i, nak jadi gapo, tetapi belajar dengan arti. Belajar dengan orang yang jauh dengan Allah, belajar orang yang tak kenal dengan Allah, pening sungguh. Tiba-tiba keluar ni jadi pencetus, jadi begoni, jadi macam-macam. Bukan latihan untuk menjadi ulama, bukan untuk jadi orang popular mungkin. Nak jadi artis selebriti boleh, ustaz selebriti boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau nak jadi ulama, bukan lagu tu cara tarbiyah dia. Ulama hok duduk dalam tarbiyah pun tak mampu lagi, sedangkan macam mana ditarbiyah oleh artis. Ditarbiyah campur di antara lelaki dan perempuan. Suruh lagu ni, suruh lagu ni. Macam-macam lah. Kita tengok sendiri dan kita nilai sendiri. Kadang-kadang kita tengok pakaian orang kampung, orang awam yang tidak belajar agama lebih sopan berbanding dengan seorang ustaz yang pandai ilmu agama. Pakaian dia Allahu Akbar. Tapi pakaian orang kampung duduk di biasa pergi masjid pakai kain plekat, pakai kita nampak sopan berbanding dengan ustaz-ustaz sekarang. Maka berhati-hati. Zahir pun dia tidak mengajak kepada Allah, batin dia lagi-lagilah kita syok. Lagi-lagilah kita ragu batin dia. Kerana manusia ni hukumnya zahir, manakala batin itu suruh kepada Allah. Dia kata dak, yang penting hati tu baik. Luar tu tak apa, tak ada masalah apa. Nabi kata nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kami hukum secara zahir. Dalamnya kami tak tahu. Maka kamu jangan nak tipu kami benda yang kami tak tahu. Sampai bila kalau kamu kata betul, kalau kamu kata baik pun saya tak boleh nak kata betul ataupun salah. Maka saya hukum secara zahir saja. Dulu ulama, perangai dia ulama, sifat dia ulama, pakaian dia ulama. Sekarang ulama pakaian bukan pakaian ulama, pakaian Allah. Kita tengok macam penyanyi K-pop pun ada ulama. Maka yang tinggal ke pakaian dia, maka hilanglah kehaibatan dia sebagai seorang ulama. Maka apabila orang tidak memandai dia sebagai ulama, dia marah. Sedangkan dia sendiri membuat kehebatan dia, yakni pakaian ulama. Jadi lagu itulah Nabi Muhammad mengajar kita. Lebih-lebih lagi orang yang ada tanggungjawab yang mengajar agama, ajak orang kepada Allah. Ikhlas sungguh. Kita tengok orang-orang tua dulu tak suhu sangat. Tetapi kalau kita masuk dalam majlis dia, kita dengar percakapan dia, betul-betul percakapan dia keluar daripada hati dia, betul-betul nak mengajak kita kepada Allah. Tidak pernah ajak suruh dia orang hormat kepada dia, orang sanjung dia, orang gapo dia, orang puji dia, awak gini, dia tak bersih benda tu. Tetapi dia nak ajak orang kepada Allah Ta'ala semata-mata. Sekarang macam-macam lah. Orang gila glamour, orang gila gini. Macam-macam. Masyhur tak apa. Kita jadi seorang ustaz masyhur misalnya, tidak salah. Tetapi jangan orang tua panggil gila ke masyhur, gila ke glamour. Lah ni kita tengok pun sendiri. Di dalam internet ni, benda ni molek kalau kita guna untuk kebaikan. Tetapi kita tengok kadang-kadang, ya Allah, menjadi
jadi fenomena dah pula. Nah, jadi macam benda satu kegilaan pula, pakak duduk pula buat live pula gini. Nah, kadang-kadang benda yang tidak sepatutnya gini, maka berlakulah kekacauan. Dan masyarakat melihat ulama-ulama sekarang bukan nak mengajak orang kepada Allah, tetapi nak mengajak kepada diri sendiri, nak mengajak kepada kemasyhuran diri. Nah, sebab itulah kita masyhur tak apa, yang penting jangan niat, jangan gila kepada kemasyhuran. Nah, wa ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakum ma'samah. Maka Rasulullah tidak diberi pilih dua perkara, kecuali Rasulullah akan pilih benda yang paling mudah. Benda dua perkara, benda agama memang Rasulullah pilih dah lah, semua benda ada pahala belaka. Nama malam yakum maksama, selama mana benda itu tidak ada dosa. Maka kalau benda dunia, Rasulullah pilih benda paling mudah, paling ringkas. Selama mana benda itu tidak berdosa, maka benda-benda hak paling ringan, maka itulah Rasulullah pilih. Nah, hak hidup ni mudah-mudah ya. An Aisyah qalat istazana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu faqala bi'sa bnu ashirah au akhu ashirah summa azina lahu fa'alana lahul qawla falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta summa alanta lahul qawla faqala ya Aisyah inna syarran nasi man tarakahun nasu au wada'ahun nasu ittiqa'a fuhshihi. Daripada Sayyidina Aisyah berkata, ia telah meminta izin seorang lelaki untuk bertemu dengan Rasulullah, sedangkan ketika itu aku bersama dengan Rasulullah. Rasulullah duduk dalam rumah dengan Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba dengar ada seorang lelaki di muka pintu meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, inilah sejahat-jahat keturunan, inilah saudara kepada keluarga yang jahat. Rasulullah kata kepada lelaki sana depan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata, saya ada dengan Rasulullah. Tiba-tiba apabila lelaki saat ni minta izin untuk bertemu Rasulullah, Rasulullah kata, ni lelaki jahat ni mari dah ni, lelaki keturunan jahat ni mari dah ni. Rasulullah kata lagu tu. Maka apabila Rasulullah minta izin, Rasulullah kata tak apa, masuk. Maka apabila lelaki itu masuk bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun memperhaluskan percakapan dia. Rasulullah pun kecil lemah lembut dengan dia. Kecil lemah lembut, baik, sopan santun. Rasulullah senyum, Rasulullah sambut tetamu dengan keadaan mulia. Kemudian lepas pada selesai, lelaki itu pun keluarlah daripada rumah Rasulullah. Maka katanya Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah menjadi keliru. Tadi Sayyidina Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi mu kata-kata kepada dia, mu keji dia, mu kata berat-berat ke dia, mu kata hak ni lah sejahat-jahat keluarga. Tiba-tiba apabila dia masuk depanmu ya Rasulullah, maka mu kecil lembut pula dengan dia. Adakah kamu ini bermain-main kau di hadapan dia, kau akah kamu nama mempersenda ke dia ke, ataupun kamu ni talai dua muka ke, belakang jahat, belakang kecek jahat, depan kecek baik ke? Apa dia ya Rasulullah? Mudahanah kau ya Rasulullah. Mu ni bagaimana saat ni kecek gitu. Kecek kata berat-berat, tiba-tiba kecek molek pula kata. Maka Rasulullah kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia kerana takut akan kejinya mulut dia. Sejahat-jahat manusia, orang yang meninggalkan dia, tak sesaing dengan dia kerana mulut dia terlalu blazer. Mulut dia terlalu keji, suka menyumpah, suka kata ke orang, suka mapuh orang, suka sindir orang, suka pacung orang, suka kerak orang. Maka itu adalah sejahat-jahat manusia. Maka benda yang jahat aku kena beritahu benda ni jahat. Lelaki ni jahat, saya kena beritahu lelaki ni jahat. Tetapi apabila dia masuk berjumpa dengan saya, dia sebagai tetamu saya, maka saya kena bercakap lembut. Tak semestinya apabila orang itu jahat kita kena kecek dengan kasar. Mudah-mudahan dengan kita kecek dengan lembut, maka dia terpengaruh dengan kita, dia suka dengan agama Allah Ta'ala. Maka kita beri hak masing-masing. Hak nak memberitahu dia tu orang jahat tak salah. Ni keturunan dia ni bahaya ni, berhati-hati ni, celicik orang lagu ni. Tak apa kita kata lagu tu. Tetapi apabila depan dengan dia, kita jaga akhlak dia. Kerana
Orang yang paling jahat katanya Nabi, orang yang mulut dia leza, kecek sindir kepada orang, kecek kasar. Maka waktu Nabi kata seburuk-buruk manusia, orang tak si berkahwin dengan dia kerana apa? Kerana apa? Kerana mulut dia terlalu leza, kecek keji-keji sehingga orang tak suka dengan dia. Nah. An Hasan bin Ali qala Husainu sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimah bishri sahlal khuluqi layyin janibil laisa bifazin wala ghazi wala sakha wala fahash wala ayya wala musyah yataghafalu amma yashtahi wala yu'isu minhu rajih wala yukhayyabu fihi qad taraka nafsahu min salasi al-mirai wal ikbari wa ma la ya'ni. Daripada Hasan bin Ali berkata Sayyidina Husain. Kita sebut dah Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ni cucu Nabi. Antara kerjaan dia dua orang ni sentiasa berlomba-lomba cari apakah sifat-sifat Nabi yang masih lagi pok dia tak tahu, supaya dia tahu semua ciri-ciri yang ada pada datuk dia, supaya dia boleh tiru perangai Rasulullah. Maka aku bertanya, Sayyidina Husain kata, aku bertanya bapakku, makna Sayyidina Ali, mengenai perjalanan hidup Rasulullah fi julasaihi, bersama dengan orang yang duduk dengan dia, hadirin dia. Maka berkatalah Sayyidina Ali adalah Rasulullah sentiasa tersenyum, sentiasa bergembira, sentiasa bermanis muka. Muka Rasulullah sentiasa manis. Tak ada riwayat Sayyidina Ali kata Rasulullah ni sentiasa masa hidup penuh berfikir. Jadi kita sebut dah Rasulullah tain dia suka-suka, tain dia sedih-sedih. Tetapi ulama mengambil rumusnya daripada banyak riwayat hadis, Rasulullah hidup dia ni biasa, suka tu banyak. Kerana Islam mengajar basyiran wa nazira. Rasulullah ni sebagai pemberi berita gembira dan beri berita yang menakutkan. Maka berita gembira mestilah banyak berbanding dengan berita yang menakutkan. Sebab tu dalam agama mesti bercakap benda-benda yang orang suka, benda-benda akhirat, benda-benda kiamat, benda-benda berkait dengan neraka, berkait dengan benda-benda haram. Kita kurangkan bercakap, jika perlu baru kita bercakap, ataupun orang tu melanggar perintah Allah Ta'ala baru kita bercakap. Tapi kalau orang nak biasa-biasa, berilah berita-berita gembira berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan pahala, menunjukkan akhlak kita. Maka Rasulullah sentiasa bermanis muka. Sahlal khulqi, mudah sangat perangai Rasulullah. Tak orang panggil mudah basa, itu orang panggil mudah basa. Nah, sangat mesra lah kita kata. Sangat mesra, orang tu orang panggil tergetik terening. Tergetik terening. Akhlak dia sangat halus sehingga semua orang suka. Orang tua suka berkahwin dengan Rasulullah, orang sebaya dia suka, budak-budak muda suka, kanak-kanak suka, isteri dia suka berkahwin dengan Rasulullah. Nah, lain janib, Rasulullah ni sangat lemah lembut. Orang yang duduk di samping yang lemah lembut, sampingnya, maknanya Rasulullah ni berkahwin, bergaul dengan cara lemah lembut. Rasulullah tidaklah fazing. Fazing ni bengis ataupun berperangai buruk, kecek pongoh, kecek kasar, kecek terbolah. Rasulullah tidak. Dan Rasulullah bukan ghaliz. Ghaliz ni perangai kasar. Cara gerak ke Rasulullah, perkataan yang Rasulullah pilih, tidak ada istilah sentap bagi Rasulullah. Perkataan dia lebih lembut daripada air lagi. Sehingga sebab itulah ulama kata, kita ni nak menarik hati orang. Kalau kita katok dia, kita seksa dia, dia tidak akan mari kepada kita. Tetapi dengan perkataan yang sangat lembut dan indah, yang keluar daripada perasaan cinta, maka akan menambah beribu-ribu hati orang. Tetapi dengan kekasaran, dengan kita gunalah apa saja, kita guna kekuasaan kita untuk menarik orang, walau seorang dengan kekasaran, dia tidak akan mari kepada kita. Maka dengan satu perkataan, kadang-kadang perkataan yang lembut, orang akan teringat siapa mati. Satu perjumpaan, dengan satu perkataan saja, orang itu akan ingat kepada kita siapa mati. Tetapi dengan beribu-ribu perkataan yang kasar, orang itu tidak akan mari kepada kita. Maka Rasulullah ini
Bukanlah jenis orang kasar. Itulah tujuan Rasulullah nak mengajak orang. Berarti Rasulullah nak memikat hati orang. Kerana kita bukan penting tubuh dia tak penting, hak penting hati dia. Kadang-kadang tubuh dia tidak pernah berjumpa dengan kita, tetapi hati dia sudah terpikat dengan kita. Maka Rasulullah kata penting. Pas lagu mana kamu nak memikat seseorang itu? Menggunakan perkataan. Inna fil kalami la sihra. Sesungguhnya di dalam percakapan itu ada sihirnya. Katanya ulama kata di dalam perkataan itu ada sihir. Satu perkataan sehingga membuat seorang perempuan itu bunuh diri. Satu perkataan membuat orang itu meninggalkan keluarga dia. Satu perkataan saja. Maka sebab itulah kalau mentera-mentera dibaca dengan mulut. Kerana apa? Kerana dia daripada perkataan. Sebab tu bahaya perkataan. Bukan mentera, bukan ajian, bukan gapo dia, bukan jampi, bukan gapo, tetapi perkataan sahaja. Maka boleh menarik orang. Wala sakhab, Rasulullah tidak jenis sakhab. Sakhab ni kita sebut dah dulu. Sakhab ni tidak suka mengaibkan orang. Rasulullah tidak suka mengaibkan orang, malukan orang, kadang-kadang mapuh orang ataupun sindir atau perkataan sinis. Rasulullah tak guna. Wala fahash, dan Rasulullah tidak menggunakan perkataan-perkataan yang keji. Kata-kata yang lucu, kata-kata gapuh. Rasulullah menjaga perkataan dia supaya semua perkataan dia, kerana Rasulullah ni orang yang terhormat, orang yang terpuji, maka semua perkataan dia suka didengar. Sekalipun dia bercakap mengenai benda-benda yang kadang-kadang benda sensitif, tetapi Rasulullah memilih perkataan yang paling lembut. Wala ayab, Rasulullah tak suka mengaibkan orang. Dan musyah, dan Rasulullah tidak kedekut. Ni kita orang ahli agama, tapi kita lah paling kedekut sekali. Kita ahli agama, kita ajak orang bersedekah, kita ajak orang menyumbang, kita ajak orang buat kebaikan pada bulan puasa. Kita nak tanya kita ahli agama, kita buat ke tidak? Kita sendiri buat ke tidak? Kalau kita tak ada duit tu suruh pasal, tapi kalau kita kemampuan, kita buat ke tidak? Adakah kita suruh orang lain saja, kita tak buat? Tak. Rasulullah tidak kedekut. Ni Rasulullah perangai dia, subhanallah, sehingga ke sahabat-sahabat zaman Rasulullah kata Rasulullah memberi ke orang harta seperti orang yang tidak takut kepada kemiskinan. Kita kalau beri kepada orang, kita mikir lagi, kita takut miskin. Kita ada 1 juta, kita beri 100,000. Sudah tinggal 90,000 ni. Kita memberi, tetapi memberi dengan perasaan takut miskin. Tetapi Rasulullah memberi seperti tidak rasa tak pernah miskin. Ambil bui. Tak pernah mikir mengenai harta. Ni perangai Rasulullah. Bukan buat-buat, tetapi betul-betul. Rasulullah tidak mempedulikan apa yang ia inginkan. Kadang-kadang keinginan Rasulullah tak terlalu ikut sangat keinginan. Dia nak gini, tapi tidak tercapai. Biarlah, tak ada masalah apa. Hidup mudah Rasulullah. Kita ni rasa pening, rasa serabut, rasa risau kerana banyak sangat keinginan kita tidak tercapai. Maka kita duk fikir keinginan kita tak tercapai itu, maka kita jadi serabut, rasa tak puas hati dengan Tuhan. Tetapi Allah, Nabi Muhammad sentiasa meninggalkan, lupa apa yang ia inginkan. Dan Rasulullah tidak pernah menyebabkan orang yang berharap kepada dia putus asa. Orang yang berharap, berhajat sesuatu kepada dia, dia tidak pernah menyebabkan orang itu putus asa. Rasulullah menahan diri dia 3 perkara. Rasulullah tahan daripada diri dia 3 perkara. Pertama, Rasulullah tahan mengenai berdebat. Kerana berdebat ini, mirak ini berdebat. Kerana berdebat ni bukan nak cari kebenaran. Berdebat ni nak cari kemenangan. Kerana orang kalau nak cari kebenaran, bukan dengan cara berdebat, dia akan cari penerangan, akan cari petunjuk, akan cari gapo dia. Tapi kalau dia mari nak berdebat, berarti dia mari dengan niat nak mencari kemenangan dah. Maka sebab itulah berdebat itu dilarang daripada syariat. Kerana berdebat itu menyebabkan hati kita menjadi keras. Kadang-kadang dengan berdebat kita di pihak yang salah, maka kita nak mempertahankan kesalahan kita. Maka jadi keras, maka tidak ada manfaat berdebat itu, bahkan menjadi hati semakin keras, bahkan kita tetap di dalam kesalahan kita. Tetapi kalau kita nak cari kebenaran, tak perlu berdebat, pergi cari dalil, pergi tanya orang. Orang sekarang kalau lain daripada kumpulan dia, bid'ah. Selain daripada kumpulan dia, syirik. Selain daripada kumpulan dia,
masuk syurga neraka selain daripada kumpulan dia kafir. Ada juga tak boleh terima pendapat orang. Tanya dalil bagi kumpulan tu. Kalau dalil dia daripada Al-Quran dan hadis dan perbuatan sahabat dan menurut kaedah-kaedah syarak, maka biarlah kita tak sibuk tak apa. Dah dia ada dalil dah. Dia ikut Al-Quran dan hadis juga. Al-Quran dan hadis ni banyak. Rasulullah tidak pernah menyombong diri, rasa besar diri. Rasa saya ni orang hebat, rasa saya ni orang besar, saya orang ni ada harta, saya ni ada pengaruh, Rasulullah tidak pernah rasa lagu tu. Rasulullah tinggalkan benda ini daripada diri dia. Dan Rasulullah tinggal benda-benda yang tidak beri manfaat kepada diri dia. Benda-benda yang tidak beri manfaat kepada diri dia. Wa tarakan nasa fi salasin wallahu a'lam. Rasulullah meninggalkan manusia itu 3 perkara. 3 perkara Rasulullah menahan daripada 3 perkara berkait dengan manusia. Wallahu a'lam. Ngaji puasa-puasa ni setengah jam kita baca kitab, kita baca soalan setengah jam tak boleh banyak-banyak.